Tongkat tajam ditancapkan, sejarah memegang pedang pahlawan. Masyarakat harmoni kita kekalkan, negara madani kita lahirkan. Terima kasih saya ucapkan buat peneraju majlis, kombinasi panel kehakiman yang berintelektual sebagai penegak keadilan, tif-tif kehormat yang disanjungi. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk melemparkan kata-kata dusta, tetapi untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Malaysia Prihatin. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum saya membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membentukkan tajuk pidato agar hadirin sekalian tidak terpinga-pinga. Jika ditinjau dari Kamus Dewan edisi keempat, prihatin boleh ditakrifkan sebagai perbuatan seseorang yang mengambil berat dan perhatian terhadap sesuatu perkara. Nilai ini juga memainkan peranan yang penting dalam mempamerkan negara kita sebagai negara yang berwawasan tinggi. Para hadirin sekalian, fakta membuktikan bahawa penularan wabak COVID-19 telah mengakibatkan kesan negatif yang besar terhadap dunia kita yang kemudian disapu malapetaka. Lebih-lebih lagi dari segi ekonomi negara. Persis kata Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah percaya bahawa rakyat Malaysia adalah masyarakat yang prihatin. Seiring dengan rakyatnya, kerajaan turut menghulurkan bantuan ketika tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan Mac. Transformasi ini juga telah menonjolkan budi baik setiap individu yang melambangkan Malaysia. Memetik kata-kata Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Petronas Lita Osman, pihaknya telah mengambil perhatian atas keperluan hospital awam dan sehingga kini 90% pengagihan keperluan sudah selesai. Agihan ini bersangkut paut dengan penghantaran 21 unit katil rawatan rapi ke Hospital Sarawak, Sabah dan Labuan untuk mempercepatkan rawatan pesakit COVID-19. Rentetan itu, proses rawatan mampu diimplementasikan dengan efisien. Hadirin dan hadirat yang budiman, nama Malaysia dipersada antarabangsa dengan sumbangan yang diusahakan untuk menjangkau batasan dan membantu mereka yang dilanda bencana. Sebagaimana kita sedia maklum, bantuan sedia dihulurkan kepada golongan yang memerlukan pada setiap detik masanya berlalu. Tamsilnya, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia telah dihantar ke Nepal untuk menyelamatkan mangsa selepas musibah gempa bumi yang tercetus pada tahun 2015. Bantuan bercorakan kemanusiaan ini telah berjaya mempertahankan nyawa mangsa-mangsa yang terjejas. Hal ini memperingatkan kita kata-kata mutiara yang dipetik dari Helen Keller, anda tidak akan pernah belajar erti sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Sidang saksi yang bervisi. Beralih pula kita kepada layaran bahtera saya yang ketiga, iaitu usaha Malaysia dalam menghulurkan pertolongan kepada golongan orang kurang upaya. Pakata peribahasa, tidak memandang bulu, tidak melihat rupa, di mana kata-kata ini mencerminkan sifat prihatin yang tiada tandingan. Pihak kerajaan memperkasakan golongan orang kurang upaya melalui inisiatif Prihatin OKU yang berada di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi. Hal ini mampu dibuktikan dengan pernyataan Rajivan Gopala Krishnan. Individu yang mengalami kecacatan penglihatan itu berkata, inisiatif terbabit
merupakan peluang keemasan untuk memulahkan perniagaan yang baharu bagi golongan orang kurang upaya. Hadirin yang berbahagia, saya simpulkan pidato saya dengan berkata, tidak dapat disangka lagi bahawa impak arus globalisasi kini telah mengakibatkan tercetuslah pelbagai perselisihan faham dalam kalangan masyarakat serta memusnahkan sifat moral dalam diri generasi muda. Sungguh pun demikian, sifat prihatin mampu memberi kesan yang efektif dalam membangunkan negara yang dikelar madani. Sebagai warga Malaysia yang bertekad dengan keazaman untuk menjadi seorang insan penyumbang negara, kita wajarlah memupuk sifat prihatin untuk memacu ke arah kebaikan agar nilai ini tidak ditelan dalam marca pada yang dipenuhi arus kemodenan. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari. Memohon maaf sekiranya tersilap bicara. Sekian, terima kasih. Sri Kandi Bestari mohon permisi.